Apa itu rokok? Rokok ialah produk tembakau berbentuk tiub yang diperbuat daripada daun tembakau yang telah dipotong halus dan dibungkus dengan ketan nipis. Terdapat kira-kira 600 ingredient dalam rokok. Apabila rokok dibakar, ia akan menghasilkan lebih daripada 7,000 bahan kimia. Kira-kira 69 daripada bahan kimia ini menyebabkan barah dan banyak yang beracun. Antara bahan kimia yang ditemui dalam asap rokok ialah tar, amonia, itu pencuci lantai, arsenik, itu racun tikus, kadmium, komponen aktif dalam bateri, karbon monoksida, itu gas beracun, naphthalene, itu ubat gegat, nikotin, toluene, itu bahan pelarut, metanol, itu bahan pembakar dalam roket, dan benzin dijumpai dalam gasolin. Rokok memberi kesan kepada tubuh badan manusia. Firstly, tar itu bahan resinous berwarna hitam. Mula membentuk lapisan pada gigi dan gusi, menyebabkan kerosakan pada animal gigi dan akhirnya menyebabkan tooth decay, itu perebutan gigi. Asap rokok merosakkan nerve ending dalam hidung, menyebabkan hilang deria bau. Di dalam saluran pernafasan dan paru-paru, asap rokok menyebabkan infection dan juga chronic disease seperti bronchitis dan emphysema. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kerosakan pada silia yang berfungsi untuk memastikan saluran pernafasan sentiasa bersih. Kemudian, apabila asap rokok yang mengandungi gas karbon monoksida akan memenuhi ruang alveoli di dalam paru-paru, dan gas ini akan meresap melalui membran ke dalam saluran darah. Kemudian karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin instead of oxygen. Keadaan ini mendorong kepada kekurangan kadar penyerapan oksigen ke dalam sel badan sekaligus menyebabkan sesak nafas. Nikotin itu juga dikenali sebagai stimulan yang terkandung dalam asap rokok dibawa oleh aliran darah ke otak, merangsang perembesan dopamin dan neurotransmitter yang lain, membawa kepada pleasurable sensation yang mendorong kepada ketagihan yang melampau. Nikotin dan bahan kimia lain yang terdapat dalam asap rokok akan menyebabkan saluran darah menjadi sempit dan merosakkan lapisan endotelium, itu lapisan paling dalam di dalam saluran darah. Keadaan ini mendorong kepada penebalan dinding saluran darah dan meningkatkan kelekatan platelet yang akan membentuk blood clot di dalam saluran darah. Hal ini akan mengganggu kelancaran darah untuk terus mengalir dalam saluran darah dan kemudian membawa kepada serangan jantung dan stroke. Banyak bahan kimia dalam rokok yang boleh membawa kepada mutasi terhadap DNA yang menyebabkan pembentukan kanser. Merokok bukan sahaja boleh membawa kepada kanser paru-paru, malah kanser mulut, kanser perut dan kanser hati yang boleh menyerang individu yang merokok. Rokok juga boleh menyebabkan kerosakan diri penglihatan dan melemahkan tulang. Selain itu, merokok juga boleh menyukarkan tendensi untuk seseorang wanita untuk pregnant, manakala bagi lelaki pula akan menyebabkan erectile dysfunction. Bagi perokok yang ingin berhenti merokok secara mendadak, kebiasaannya mereka akan mudah berasa cemas, itu gelisah, bahkan boleh membawa kepada depression. Hal ini disebabkan kekurangan nikotin secara mendadak di dalam badan mereka. Jadi, bagi mereka yang ingin berhenti merokok, terdapat beberapa fasa yang perlu mereka jalankan. Contohnya, jika perokok itu kebiasaannya merokok sebanyak 2 pak sehari, mereka boleh mengurangkan kuantiti rokok yang diambil dengan mengurangkannya kepada 1 pak sehari. Kemudian, mereka boleh mengurangkan kuantiti pengambilan rokok dari hari ke hari secara sistematik. Selain itu, terdapat juga rawatan farmakologi iaitu melibatkan pengambilan ubat bagi rawatan ketagihan nikotin, iaitu varenicline, jenama Campix, itu sejenis pil tablet untuk kurangkan keinginan dan ketagihan seseorang kepada rokok. Pada masa yang sama, mengawal kesan sampingan dan simptom yang dialami oleh individu selepas berhenti merokok. Bupropion itu sejenis ubat dalam rawatan kemurungan dan gangguan afektif bermusim. Terapi gentian nikotin, itu nicotine replacement therapy, NRT. Mengurangkan ketagihan individu terhadap nikotin, itu mengurangkan gejala yang mungkin berlaku semasa seseorang itu ingin berhenti merokok. Rawatan non-farmakologi, pesakit diberi kaunseling tingkah laku, behavior therapy, tanpa penggunaan ubat-ubatan.